Kita tunggu yang lain masuk dulu. Kita tunggu yang lain masuk dulu. Yang lain masuk. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang ke program iChat bagi Hidayah Center Sarawak. Sekarang ni kita tengah be live lah. InsyaAllah untuk tajuk iChat kita pada hari ini adalah berkenaan dengan emosi, dan tajuk penuh ialah Ramadan dan pengurusan emosi yang akan disampaikan oleh Puan Samsiah binti Jayus, iaitu pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sarawak dalam bidang kaunseling. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menjemput Puan Syamsiah lah untuk meneruskan perkongsian ini, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama-tamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana di kesempatan ini kita sama-sama dapat iChat lah. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Urus Siti iChat, Cik Azwar, Muhammad Asri serta tim yang sudilah menjemput saya dalam slot iChat ini. Sebagaimana yang dirancang telah dijemput pada 11 hari bulan 4 yang lalu. Jadi di kesempatan ini saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan, dan sebenarnya saya memenuhi jemputan ini atas kapasiti berkongsi sedikit ilmu saya lah, tak banyak, dan dialu-alukan nanti kepada yang pakar-pakar dalam bidang agama dan juga kaunseling untuk sama-sama berkongsi idea, pandangan dan apa-apa saja yang dapat membantu rakan-rakan mungkin yang non-Muslim di luar sana ataupun yang kita sendiri sebagai Muslim untuk memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi saya merupakan, saya memberi sedikit pengenalan lah. Saya merupakan pensyarah kanan dan juga kaunselor berdaftar di dalam program kaunseling Fakulti Psikologi dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak. Saya juga merupakan pensyarah lah, pensyarah dalam bidang ini yang melatih ataupun kita cuba menghasilkan anak-anak kita, anak-anak bangsa kita dalam konteks menguasai ilmu kaunseling lah. Kami ada program master counselling, kemudian tu kita ada juga undergraduate dan juga postgraduate di peringkat PhD dalam konteks penyelidikan. InsyaAllah di fakulti kami juga untuk war-warkan kita akan buka juga program pengajian Islam. Mungkin bagi rakan-rakan di luar sana yang di Sarawak ini bercari-cari kan program pengajian Islam, insyaAllah kita punya fakulti pun akan ada pada kemasukan akan datang. Baiklah,
bila kita membicarakan tajuk ini iaitu Ramadan dan juga pengurusan emosi. Jadi kita bersyukur juga ya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, di mana kita insya-Allah sehingga ke saat ini diberezekikan oleh Allah SWT, kita dapat menjalani ibadah dan berjumpa dengan Ramadan. Ya. Ada setengah orang Ramadan tahun lalu merupakan Ramadan terakhir buat mereka. Tapi kita pun tak boleh cakap banyak kan, tak tahu ajal dan maut. Mungkin esok dah tidak ada Ramadan untuk saya ataupun tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi di kesempatan ini kita doa mudah-mudahan perkongsian saya ini yang sedikit dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga peringatan buat diri saya. Kita ibarat telunjuk. Saya tunjuk tuan-tuan buat tu, buat ni, buat itu, buat ini. Tapi sebenarnya 3 jari lagi mengarah kepada saya di mana saya sendiri pun seharusnya membuat sesuatu. Di mana Allah telah menyatakan kamu tidak patut berbuat sesuatu yang kamu suruh tetapi kamu tidak membuatnya. Wa'alaikumsalam lah. Jadi apa yang kita nak kongsi selama lebih kurang sejam sajalah ya, tak lama, dan saya harap tuan-tuan perempuan santailah, bukan apa dengar dengan penuh akademik lah, walaupun mungkin kami ni academician kan, dengan akademiknya sangat-sangat tapi hari ni santai, kebetulan kita semua Labor Day kan 1 Mei kan, hari bercuti. Jadi hari ni saya bekerja lah untuk Unimas dan juga iChat. Hidayah tahu tapi sebenarnya dalam dunia ni kita tak ada rehat lah, nak senang cakapnya. Dalam dunia ni kita, kalau kita sebagai seorang pendakwa, pendai yang nak menarik rakan-rakan kita, terutama sekali yang belum Islam itu, kita tak habis kerja lagi walaupun kita mati pun. Jadi mungkin tanggungjawab kita ditanya ke akhirat nanti lebih banyak daripada apa yang kita dah buat pun. Itulah antaranya mungkin hari ini kita sama-sama yang mana share link semua tu, mudah-mudahan rakan-rakan yang ikut tu dapat melepaskan kita kepada amanah tanggungjawab untuk hadir, dengar dan kongsi pada hari ini. Jadi kalau kita bercakap tentang bulan Ramadan ni, sebenarnya ini adalah bulan diskaun bagi Allah kepada kita sebagai umat Muhammad, di mana amalan sunat itu amalan sunat itu digandakan seperti amalan pahala fardu. Begitu pula yang fardu merupakan amalan yang digandakan lagi pahala. Sebab tu kalau kita lihat surah sirah Rasulullah SAW, Rasulullah ketika bulan Ramadan ini sangat permurah. Sangat permurah dan tidak berkira untuk bersedekah terutama sekali. Kalau kita lihat dalam Facebook kita banyaklah air bantu, Syria dan sebagainya. Kita lihat rakan-rakan di negara-negara lain nak sahur, nak buka pun tak ada makanan. Kita ni tak termakan-makan makanan yang kita ada. Sehingga kan kalau ikutkan statistik kat Malaysia menyatakan makanan setiap hari yang masih elok dibuang begitu sahaja. Jadi di sini kita sebenarnya syukur rahmat kita berada di Malaysia di mana sangat murah rezeki, sangat mudah beribadah. Rakan-rakan kita ada sekolah Palestin nak pergi semayang pun dalam keadaan bertarung nyawa, bertarung keselamatan untuk pergi beribadah semayang. Jadi kita mungkin dalam konteks sekarang ni lah kita ada kekangan nak riadah seperti biasa, seperti amalan yang sebelum ni, sebelum 13 hari bulan Mac 2020 kan, di mana kita semua menghadapi masalah pandemik COVID-19. Kalau kita lihat senario sebelum ni, kita berpeluang sembahyang tarawih rapat-rapat, ramai-ramai. Kalau tengok yang gambar ni kan jemaah seronok seronok, dan kita tak tahulah kita dapat lagi tak selepas daripada 13 Februari 2020 lah apabila melandanya wabak COVID ni, adakah kita akan berjumpa semula situasi ini ataupun kita akan sentiasa dalam norma baru yang mana kita hadapi sekarang dan berterusan sehingga kiamat. Wallahu a'lam. Tuhan saja yang maha merancang. Tapi di sebalik ini pastinya ada hikmah dan pengajaran sebenarnya untuk kita ambil sebagai umat Islam, umat Muhammad dan umat akhir zaman. Di mana kalau kita tengok sini berpeluang iftar jama'i kemudian tu kalau dulu semasa saya duduk di Kuala Lumpur kita boleh santai duduk bersama dengan rakan di dataran dataran Merdeka, kemudian tu pergi ke Bazar Ramadan. Semalam berita memaklumkan beberapa tempat seperti di Johor, Bazar Ramadan diarahkan tutup kerana kes COVID meningkat.
Lepas tu kita berpeluang untuk pergi buffet lah, makan berbagai. Tapi sekarang banyak hotel dan sebagainya start sebenarnya dari 2020 lagi. Banyak hotel-hotel di Semenanjung seperti bila saya turun menyelia dulu pun untuk menyelia pelajar kami yang buat internship di sana, banyak hotel-hotel yang apa mungkin tak ada bintang sangat lah 2 ke 3 bintang terpaksa ditutup dah ketika itu. Okay. Kita kembali kepada tajuk kita bahawa Ramadan tadi membawa kepada pengurusan emosi lah. Bagaimana Ramadan berkaitan dengan pengurusan emosi. Sebelum tu kita mari tengok dulu apa dia emosi kan. Mungkin semua tahulah emosi. Marah, ketawa, kakak-kakak ke kan, sedih, nangis, nangis ke ataupun takut dan juga bimbang. Jadi emosi ni berbaur setiap pada kita ni pasti akan mengalami atau merasalah emosi ni. Tapi bagaimana berkaitan dengan Ramadan dan isu yang kita nak bincang, dan saya akan bawa kes-kes sebagaimana yang diminta oleh Ulu Setia. Saya akan bawa beberapa kes yang berkaitan yang diminta lah dari segi profession kami, saya ini sebagai kaunselor yang di mana ianya dapat mungkin membantu sahabat-sahabat yang di luar yang pendengar memahami lagi lah bagaimana emosi itu juga harus ada kaitan dengan amalan Ramadan ini ya. Jadi pastinya kita perlu ada pengurusan emosi lah, kena ada strategi. Jadi kat saya ni mungkin kami dalam bidang kaunseling dilatih lah, dilatih untuk membimbing kalau kes klien yang datang jumpa kita tu rata-rata lah klien-klien yang mungkin saya juga terlibat dengan ratio under psychospiritual bawah NGO di mana kita terima klien guna video call ke anything yang berkaitan dengan media yang kita boleh guna yang tidak dapat face to face, jadi kita cuba bantu dengan cara itu. Jadi kebanyakan memang saya ada juga yang di mana mereka ni sejak daripada COVID dulu tak mau keluar pergi pasar, tak mau sebab trauma ataupun ketakutan kepada virus. Jadi dia anggap dia dikuasai oleh ketakutan di mana dia tak dapat nak keluar kerana dia anggap di mana-mana ada virus ni. Jadi pergi pasar pun tak mau. Keluar dengan suami pun tak mau. Jadi duduk dalam bilik berkurung. Jadi ini suatu yang harus dibantu Ada strategi dan cara untuk pengurusannya. Ada juga kes yang kita dapati di mana banyak peringkat lah semua saya ada tulis dalam surat khabar banyak setiap minggu Sabtu kita bincang tentang banyak kes-kes ataupun kesihatan mental, contohnya isu bunuh diri semua berlaku, banyak meningkat dan juga penceraian juga berlaku meningkat dalam tempoh yang ada sekarang ya. Jadi ibu bapa stres kan, anak sekarang ni macam kat Sarawak akan dilanjutkan umpamanya bagi yang zon merah. Jadi saya juga ditemu bual ataupun diminta pandangan oleh wartawan Suara Sarawak, bertanya pandangan saya tentang buka nursery dan sebagainya. Jadi kita memang kena ambil jalan tengah lah di mana kalau ibu bapa tak bekerja, anak siapa nak tengok kan. Jadi kalau tak bekerja, rezeki keluarga siapa nak bagi? Nak makan apa kan? Dan tu kalau anak hantar, anak pula berada dalam ancaman keselamatan ataupun risiko kepada virus. Kerana kanak-kanak umpamanya kalau kita lihat dalam kes yang saya bantu-bantu ni, pastilah antara golongan yang berisiko yang imunisasinya lemah dan rendah. Jadi semua manusia dalam dunia sekarang serba salah. Serba konflik, serba salah, serba sedih yang tak kena. Sehingga kan ada yang mengambil jalan singkat membunuh diri. Kalau kita lihat ramai dewasa di Korea dan Jepun, mereka mengalami kemurungan dan akhirnya pilihan terakhir wali'azubillah min zalik bagi kita yang masyarakat Malaysia ni adalah membunuh dirinya. Jadi ini satu yang sangat membimbangkan, sangat perlu dibantu ya, sangat perlu diberi perhatian. Okey,
kita pergi kepada tanda-tanda stres dari segi psikologi dan juga fizikal. Kalau dari segi psikologinya, kita lihat diri kita, ya, kegelisahan, kan. Kegelisahan ni juga ada banyak lagi yang nak didetailkan. Kalau nak pergi kuliah satu tentang kegelisahan saja satu kuliah sebenarnya, cepat marah, lemah semangat, semua ada pendalamannya. Tapi dalam perkongsian kita hari ini saya cuma mungkin memberikan sedikit gambaran, pencerahan sahajalah. Jadi gelisah ni dia juga ada berkaitan dengan faktor umur, dipengaruhi oleh faktor umur. Kalau makin meningkat umur yang dah 45 ke atas, dia juga ada unsur-unsur berkaitan dengan simptom menopause, yang tu juga akan ada menyumbang perjalanan hormon estrogen, progesteron seseorang, wanita. Begitu juga dengan lelaki tak terkecuali. Kemudian tu gelisah, ada setengah kalau kita lihat banyak perkara seperti tak ada pendapatan, sudah diberhentikan dan sebagainya, itu menyumbang kepada kegelisahan. Akhirnya akan marah, cepat marah, emosi tak stabil. Kemudian tu lemah semangat dan kebimbangan. Kemudian tu jadi kurang daya ketahanan kehidupan. Kalau tak beriman, tak percaya kepada ujian Tuhan, biasanya memang jalan mudah, self harm ataupun suicide issue. Kemudian tu kurang dapat memberi tumpuan. Jadi kita didatangi juga oleh pasangan-pasangan rumah tangga di mana pasangan mereka tidak memberi tumpuan kepada kehidupan rumah tangga kerana dah tertekan. Ada setengah tu yang sampai sexual abuse ataupun penderaan. Penderaan tu macam-macam pula. Kalau kita nak bincang, penderaan seksual, penderaan emosi, penderaan macam-macam lah. Jadi sumbang mahram pun juga berlaku apabila di rumah saja, dengan keadaan rumah yang tak kondusif, dengan mungkin ahli keluarga yang tidak rapat dengan agama, kehidupannya ataupun tidak mengamalkan. Macam-macam lagi masyarakat, penyakit sosial masyarakat akan datang. Tentu mudah lupa, takut, gagal, rendah diri, resah dan bosan. Bosan juga satu perkara yang perlu diberi perhatian, terutama sekali di kalangan anak-anak kita, remaja dan juga yang masih lagi sekolah. Saya juga ada klien di kalangan anak-anak ni, di mana dia akan menangis hari-hari dah sekarang sebab dia kata, apa ni COVID ni, dah setahun ni, saya tak dapat raya, saya tak dapat pergi rumah kawan, dia kata. Jadi menangis, hampir setiap hari anak itu menangis kerana dia rasa bosan dan tidak dapat lakukan aktiviti fizikal luar dan sebagainya. Kat situlah perlunya ada bimbingan lah. Nanti di akhir slide ini saya akan bagi nombor-nombor untuk dihubungi. Sekiranya ada gejala-gejala ataupun simptom yang perlu dibantu, cepat-cepat pergi dapatkan bantuan. Okey, tanda-tanda stres fizikal, kering mulut. Kering mulut ni juga subjektif. Bagi yang ada kencing manis pun ada kaitan dengan simptom kering mulut ni. Gementar ni juga akan menghasilkan di mana perlu dingin keluar ataupun tangan sejuk, kaki sejuk. Sakit kepala, masalah tidur. Biasa masalah tidur ni juga ada kaitan dengan faktor umur. Faktor umur mungkin asyik terjaga, tidur tak puas. Jadi akhirnya bila berjalan selama beberapa bulan yang seterusnya, dia juga akan memberi kesan yang akan menjejaskan diri seseorang. Kemudian tu cepat lenguh, letih badan, jantung berdebar-debar, sakit perut dan cerit-berit. Okay. Kita semua, seluruh dunia, kalau kita balik kepada isu ni, pengurusan Ramadan dan pengurusan emosi, seluruh dunia juga memang ada kaitan terkesan disebabkan pandemik sekarang, di mana kalau kita lihat kita belum menang dan tak menang lagi pun, malah kalau kita lihat pada 2020 sebenarnya kes kita berganda-ganda meningkat pada 2021. Sedangkan virus telah diedarkan dan disuntik. Tapi itulah teknologi juga sekarang ni dari segi vaksin pun banyak isu yang ada. Ada yang dah buat terutama sekali frontliner, ada yang dah dapat suntik yang kedua pun masih juga mendapat
penjangkitan ataupun terkena ataupun tidak imun kepada COVID, virus ni, ya. Okey, akhbar pada 14 hari bulan 11 2020 saya ada berkongsi tentang cabaran mencari rezeki, Jadi kalau kita lihat ketika Ramadan ini, ramai yang golongan terjejas atau yang memang mencari rezeki secara menjual makanan, juga terpaksa kreatif lah, supaya mereka dapat mencari pendapatan untuk keperluan keluarga, dengan cara mungkin atas talian, jadi perlukan pengetahuan jugalah kepada ilmu pengetahuan atas talian ataupun internet, gadget-gadget dan sebagainya ni. Jadi apabila keperluan tidak dipenuhi, pastinya akan menyumbang kepada kesejahteraan emosi yang tidak baik juga. Jadi mungkin penjawat awam kini ni kita dapat berita masing-masing dapat sumbangan raya termasuk gawai. Alhamdulillah rezeki Jadi mungkin di kalangan kita ni, saya sendiri dalam penjawat awam, kita berkongsilah rezeki kita yang kita ada, yang insya-Allah tak terganggu sangatlah berbanding dengan rakan-rakan yang dalam sektor swasta ataupun kerja sendiri, di mana ada setengah tu pengalaman saya, saya juga dalam tim jadualkuasa bantuan untuk NGO. Jadi lepas ni petang, besok kami akan buat sumbangan. Berarti minggu depan kita akan pergi ke kawasan-kawasan mu'alaf yang kita kenal pasti, yang kita rancang, kita nak edarkan bantuan sekurang-kurangnya dapat meringankan bebanan mereka, seperti kita sumbang beras, telur dan juga barang-barangan kering dapur. Jadi inilah antara peranan kita, dan anda-anda semua yang berada depan saya ini, kita saling membantulah dalam konteks kehidupan kita, termasuk dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang di dunia lain selagi mampu, seperti di Palestin, Syria, kemudian tu di Kemboja dan sebagainya. Saya juga ada berkongsi daripada surat khabar Suara Sarawak pada 25 April, di mana kita telah kongsikan bagaimana pendekatan kerohanian ini dapat menangani stres. Jadi kalau kita lihat amalan Ramadan ini, seperti bila kita Ramadan ni diberikan pahala yang banyak, jadi kita termotivasi untuk buat banyak amalan. Jadi apabila kita buat banyak amalan, insya-Allah dia secara langsung akan menyumbang kepada kebaikan kerohanian kita. Saya juga ada rakan-rakan anak-anak murid saya yang macam Joseph, dia tahun 4 Joseph ni, dia setiap kali Ramadan dia kata dia akan bersama berpuasa dengan rakan kaunseling tu, nanti berbuka dan bersahur bersama. Dia kata sangat seronok. Jadi sebenarnya kalau kita balik kepada amalan puasa, semua saya yakin, saya juga mengkaji tentang Buddha, dan dari konteks perbandingan agama, saya juga mengkaji tentang Kristian, di mana kami dilatih ketika saya di Semenanjung oleh bekas padri antarabangsa yang ada di Sarawak ni. Kalau saya sebut pasti tuan-tuan dan puan-puan kenal sangat namanya, iaitu Haji Ayub, Tuan Badar Syakirit, berdasarkan agama Hindu, berada Limbos daripada Kemak-Kemak Melaka. Jadi kami dilatih untuk memahami. Dan saya tahu semua agama ada amalan berpuasa, cuma metod dia berbeza lah, dari segi bangsa-bangsa dan agama lain tu, tetapi dari segi Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan yang Islam ajarkan, sebenarnya semua bangsa boleh cuba ataupun join ataupun sama-sama terlibat, kerana ianya bukan sahaja kepada kerohanian juga, tapi dari segi sudut kesihatan, memang sangat memberi kesan yang baik. Sebenarnya kita dah setahun ni, kalau dari segi informasi kesihatan, kita dah setahun, 12 bulan dalam setahun. Allah cuma bagi suruh kita puasa Ramadan, iaitu sebulan daripada 11 bulan yang tu. Kita ni ibarat, badan kita ni ibarat sebuah kilang, di mana kita perlu servis lah. Begitu juga amalan yang diajar oleh Islam, di mana puasa Isnin Khamis dan hari-hari putih itu juga salah satu daripada cara Islam mengajar kita untuk
maintain kesihatan. Semalam saya ada dengar dalam TV1, jom borak dulu baru berbuka, di mana Dr. Farid Ridwan tu ditanya daripada seorang sahabat daripada Amal Syarikat, dia kata, boleh tak Ustaz niat puasa lepas tu niat nak kurus, kan? Boleh ke tidak? Jadi secara umumnya niat puasa kerana Allah tu mesti ada. Jadi sebenarnya Islam datangkan sesuatu amalan yang diberikan kepada umatnya ataupun siapa-siapalah yang non-Muslim pun nak mengamalkannya, dia akan menarik kepada perkara-perkara kebaikan yang lain seperti kesihatan, kurusan badan dan sebagainya yang kita hajatkan secara fitrah manusia tu, ya. Jadi kat sini dalam bulan Ramadan juga kita diajar tarawih, kan. Lepas berpuasa siang hari dah makan-makan, lepas tu kenapa Tuhan Allah suruh kita tarawih pula, kan. Di dalam Ramadan saja ada tarawih. Kemudian tu kenapa pula sebelum sahur, kan. Kemudian tu kenapa di tengah hari tu digalakkan untuk ambil sunnah Rasulullah SAW seperti tidur sekejap. Itu semua ada kaitan dengan diri kita. Sebenarnya kalau ikut Islam, sami'na wa ta'na je. Sebab everything Allah dah atur. Dan perkara ini telah diamalkan oleh umat Islam terdahulu pun. Jadi kalau kita ikut Islam, rata-rata saya jumpalah, kalau kes-kes klien ni macam-macam masalah, jumpa antara yang saya tanya, tuan, puan, semayang cukup tak? Saya kata. Of course jawapannya tidak ataupun tak semayang. Jadi sebenarnya kerana apa hidup dia bermasalah, rezeki tak ada, asyik meminta-minta dan sebagainya. Kebaikannya sebab tidak mengamal ataupun mengikut ajaran Tuhan Allah. Kan? Jadi bagaimana kalau kita macam kita lah, kita ada ibu, kita buat baik dengan ibu, basuh pinggan, rajin semua. Ibu mesti sayang kita, kan? Kerana kita jenis patuh dan taat kepada ibu. Jadi konsep samalah dengan Tuhan, kan? Sedangkan kita ni kalau kita mungkar pun Tuhan bagi juga rezeki seperti sudut udara tak ada kena charge, kan, dan sebagainya yang lain tu. Okay, jadi amalan utama di bulan Ramadan ialah amalan puasa. Jadi ini juga ada memanglah sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, sebelum tadi, pendekatan kerohanian amalan puasa ini kalau rujuk daripada Abdul 2001, jadi dia dapat membantu kesejahteraan emosi. Sebenarnya kalau kita berlapar perut, kita akan menanamkan dalam diri kita, kita akan rasa tertanam dalam diri kita, jiwa kita bersyukur. Kalau kita lihat ada rakan-rakan umpamanya di negara-negara yang bergolak, macam di Syria sekarang, ada kita rakan-rakan Malaysia yang pergi NGO, mereka tolong sambil tu banyak peluru daripada atas dilontarkan ke bawah. Jadi kat situ kita rasa syukur rahmat, di mana apabila kita berlapar tak makan, kita rasa kesusahan, kepedihan orang lain yang tidak ada cukup makan, tidak dapat makan dalam kehidupan mereka yang realitinya. Jadi kat situ akan membina kita kesyukuran. Lepas tu kita akan redha, redha di mana apabila kita redha dengan suruhan Allah, dengan puasa kita redha, kita akur, kita puasa berelok-elok semua, dia akan memberikan kita redha dalam jiwa kita. Sabar dan redha. Kemudian tu ada banyak lagi amalan puasa ini. Sebenarnya apabila kita berlapar, dia akan mencerahkan hati, mencerahkan minda. Ada kajian dibuat di mana satu kelompok ini tak berpuasa, satu kelompok lagi berpuasa. Apabila ujian diberikan, kelompok yang berpuasa ini mendapat pencapaian akademik yang sangat tinggi. Itu antara kebaikan-kebaikan berpuasa yang kita kadang-kadang tak nampak. Ini kajian yang dibuat oleh bukan orang Muslim, orang non-Muslim di Barat. Okay, apa lagi amalan puasa? Yang akan membentuk penguasaan emosi, iaitu dia akan memberikan kita rasa lapang, mudah hidup. Sebenarnya puasa ni mudah hidup, tak payah nak fikir makan tengah hari ni, petang aja, kan. Lepas tu kalau berbuka nanti, belilah apa yang kita suka untuk meraihkan emosi kita sebagai reward lah, reward kepada kita dah berpuasa. Itu tak ada, itu boleh, dan kita boleh buat begitu, kan. Di mana kita dah puasa, kita cakap okey belanja ini. Tapi
kena ikutlah kesihatan pemakanan juga jangan ambil contohnya baru buka puasa ambil air yang dia bergas kan contohnya itu juga kena follow bagilah kata itu ilmu medical lah pula kan. Jadi kalau kita satu package tadi tu akhirnya kita akan mendapat satu kepuasan dan kemantapan jiwa dan akhirnya akan mendatangkan ketenangan emosi. Kalau kita lihat dari segi skop masalah kehidupan ni memang kita semua menghadapi masalah banyaklah dalam hidup ni kita bukan malaikat juga even siapa raja pun walaupun kalau ikutkan raja kan apa nak fikir kan pun ada masalah kalau kita tengok kadang-kadang yang ada tu lah dalam media yang dikabarkan kemudian tu jadi kaunselor berperanan lah dalam kes pengurusan emosi kalau nak dibantu ni dapatkanlah bantuan jadi macam kes kami ni apabila pengurusan emosi itu memang perlu dibantu, kita juga merupakan satu amal jariah kita ataupun fardu kifayah ataupun juga lebih kepada membantu saudara se-Islam ataupun orang lain yang memerlukan bantuan, itu juga satu jariah di bulan. Contohnya kalau Ramadan ni, saya juga banyak klien yang saya terima macam yalah dalam masyarakat kita ni macam-macam kan. Ada yang masa ni lah dapat cabaran rumah tangga kan. Masa ni lah pula kerja dibuang kerja dan sebagainya masa Ramadan ni. Ramai juga yang ada cabaran hidup di situ. Jadi amalan spiritual lah yang sangat perlu dilakukan. Jadi perbanyakkanlah baca Quran. Umpamanya kalau klien yang terlibat tu saya nasihatkan perbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ni tambah dengan pahala ganjaran yang menanti oleh Allah yang memberikan banyak pahala di situ. Peluang lah. Dan kita ajarlah klien macam mana melihat satu yang negatif itu kepada sudut positif. Akhirnya kita biasanya dalam sesi-sesi itu kita dapati klien itu dia dari segi emosinya ada dapatlah sedikit dibantu dan insya-Allah jadi kalau tak dibantu sebagaimana yang dikongsi-kongsi pastinya akan menjejaskan diri dari segi fizikal kalau kita lihat klien-klien datang biasa kalau masalah mukanya berserabut rambutnya berkusut dan sebagainya. Lepas tu emosi tu tak stabil, kadang-kadang menangis, kadang-kadang bercampur baur kan. Kemudian tu dari segi kerohaniannya juga akan terjejas dan akhirnya pemikirannya juga akan tidak dapat berfungsi dengan baik dan membuat sesuatu perkara yang memudaratkan seperti self-harm ataupun suicide issue lah, membunuh diri ataupun mencederakan diri. Kita ada juga terima ataupun kes-kes pelajar di mana apabila dia terlalu tertekan dengan situasi cabaran berkurung di rumah dalam suasana pandemik sekarang, dia akan mengeluarkan darah di tangan dan apabila darah tu keluar dia rasa satu kepuasan. Jadi ini tak sihat. Kita juga ada terima klien di mana ibu tu mengandung kemudian tu termasuk mungkin cabaran mengandung tu juga jadi apa yang dia buat juga begitulah, dia akan mencalahkan diri, mencederakan diri untuk release stres dia ataupun mengatasi masalah konflik jiwa dia. Semua penyakit-penyakit ni memang berlaku sepanjang lah bila saya buat ni. Rasanya sebelum pandemik COVID ni tak macam tu tapi sekarang ni saya ingat ni kita dah setahun baru bulan Mac tahun ni kita dah setahun dan ini bulan 4 dah habis bulan 4 jadi setahun lebih ni. Kalau kita lihat saya tak dapat bayangkan kalau perkara ini berterusan dan kalau lebih teruk saya tak pasti kalau kita lihat dari segi psikologi dunia masyarakat ni amat sangat banyak akan terjejas lagi. Ini pandangan peribadi lah saya dan berdasarkan penulisan saya dalam suara-suara selalu saya kongsikan ini dan atas kita juga buat kajian penyelidikan di mana
saya bekerjasama dengan universiti-universiti seperti Universiti Brunei. Kita buat kajian juga untuk dapatkan info yang ilmiah untuk perkara-perkara yang kesanan secara academician research ni. Okey, jadi ini adalah sertifikat saya untuk coaching parenting. Jadi dalam kes coaching parenting ni juga kita dilatih lah untuk membantu keluarga dan sebagainya. Macam mana untuk membantu ya keluarga, ahli keluarga di luar. Jadi kita boleh buat training. Tapi sekarang ni mungkin kekangan lah nak buat live session ataupun nak bantu dari segi bengkel dan sebagainya. Untuk kita bantu masyarakat ya. Saya biasa kalau dijemput kita memang tak ada cas dan percuma sebab kita rasa terpanggil untuk membantu masyarakat disebabkan masyarakat kita memang kita tanggungjawab nak kena bantu ya. Jadi Ramadan ni pun kita bantu dan turun kepada masyarakat selagi boleh mengikut SOP yang kita juga sebenarnya secara tak langsung menggadai ataupun memperjuangkan keselamatan kami demi membantu masyarakat. Okey, ini masalah emosi yang biasa berlaku. Kalau kita lihat saya berpeluang pergi ke Hospital Sentosa bersama pelajar-pelajar beberapa kali Kalau kita lihat masalah yang biasa berlaku ataupun ni depression di kalangan penghuni di sana. Kalau kita siapa yang berpeluang masuk tu dia sebenarnya tak boleh ambil gambar dan sebagainya. Jadi saya tak dapat kongsi dalam ni. Jadi kalau kita pergi berpeluang pergi, saya pernah pergi juga di Ipoh tapi di Johor Tanjung Rambutan kan di Tampoi saya tak ada pergi lagi, tapi di Sentosa kita pergi di mana banyak kes yang depression lah. Kalau kita lihat ada juga penghuninya yang masih muda, lelaki muda dan kalau kita lihat tu sayang kesian, muda lagi dan sebagainya Ada juga yang memang profession ada juga yang bekas pensyarah dia pensyarah Kejaya Elok semua juga ada ditempatkan dalam tu juga dalam kalau berpeluang kami di Sarawak ni saya ingat penonton ni semua satu Malaysia kan, jadi di Sarawak kita juga pergi ke Desa Bina Diri. Di sana kita ada banyak gerandangan-gerandangan. Masa saya pergi banyak kali dengan buat program dengan pelajar, ada 22 penghuni dalam tu tu semua yang dirujuk oleh, yang masuk dalam tu dirujuk oleh jabatan organisasi lah dia tak boleh masuk sembarang direct lah sebenarnya. Begitu juga dengan di Hospital Sentosa, Hospital Jiwa. Selain daripada tu skizofrenia, kes yang banyak dalam penghuni tu skizofrenia. Okay. Kemudian tu saya juga ada sertifikat tentang mental health. Jadi kita dilatih dalam ni bagaimana nak sekarang ni kalau kita sebut kesihatan mental kita akan banyak berbincang tentang penyakit mental lah. Penyakit mental ni seperti anxiety, stres, semua tu lah. Anxiety, self harm, itu semua adalah penyakit mental. Dalam kes ni kita buat sesi, ada juga kes-kes klien apabila kita buat dulu, lepas tu kita kena pasti kita rujukkan kepada pakar sekretaris lah. Yang ini juga. Jadi jangan ambil mudah dalam surat khabar yang saya tulis 17 bulan 10 2020, jangan ambil mudah masalah mental ni. Jadi kadang-kadang even kalau dalam gambar ni kita tengok yang di Pertuan Agong kita dimasukkan dalam gambar tu anak yang Pertuan Agong ni yang perempuan ni dia aktif lah untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang ada ni yang saya tulis ni. Lepas tu Suara Sarawak mungkin masukkan gambar ni sekali dalam ni sebagai ilustrasi kepada penulisan saya dalam 17 hari bulan 10 bagi tajuk jangan ambil mudah masalah mental. Ya. Okey. Okay. Kita juga dikejutkan satu masa pada tahun lepas dengan tragedi 3 beranak contohnya kat sini. Menurut sumber jiran kata sebelum pandemik pasangan ni harmoni tapi lately tu dia kata sebelum kejadian bunuh diri tu pasangan itu jiran dengar bergaduh lah. Biasanya kalau orang bergaduh mana ada bisik-bisik kan, mesti melantang-lantang beremosi kan.
jiran kata sebelum kejadian bunuh diri 3 beranak ni, mereka dengar selalu pasangan tu bergaduh lah. Jadi akhirnya kalau kita ni yang kita digemparkan oleh pasangan ni, gambar ni saya tutup lah agak aib banyak ni macam Serham, kemudian tu kes bunuh diri macam cara baru ni yang pada minggu lepas kita dapat berita suami dera 2 orang anak dia, dera 2 orang anak dengan tujuan kononnya nak menarik perhatian isterinya yang lari dari rumah untuk kembali, tapi lepas tu dia ambil video. Jadi apabila ada bukti video tu, jadi dia sabit kesalahan dan dipenjarakan ataupun ditangkap polis lah. Jadi nampak tak sekarang ni manusia buat yang bukan-bukan, yang tak tercapai oleh akal kita, yang tak terfikir oleh kita. Walaizubillah lah. Tapi ini semua kita, tanggungjawab kita ni, perlu bantu dan harus membantu. Kemudian tu 2 rakyat Malaysia bunuh diri setiap hari mengikut kenyataan surat khabar ini dijangka apa tu dimaklumkan statistik bayangkan sekarang ni siapa yang tengah bunuh diri, mesti ada kan kalau ikutkan daripada peratan khabar ni. Yang ni Datuk Adham Baba, Datuk Adham Baba merupakan Menteri Kesihatan kita. Beliau ni satu Johor dengan saya lah, Datuk Adham Baba. Saya juga pernah jumpa di beliau dan pernah pergi ke rumah beliau. Pernah bercakap lah, berurusan Datuk Adham Baba ni. Okey, kalau kita lihat lagi banyak kes yang kita diviralkan ataupun di media sosial kan kita tahu, tapi yang tidak direkod ataupun tidak di-viral ataupun tidak dimasukkan dalam media sosial media semasa kita tak tahu. Ramai lagi sebenarnya sekarang ini rakyat atau masyarakat bunuh diri. Jadi kembali kepada amalan di bulan Ramadan, jadi kita marilah kita mantapkan amalan-amalan wajib seperti puasa, tarawih tu tak wajib lah, tapi buatlah sangat bagus. Kemudian tu bersahur juga amalan yang digalakkan oleh Allah Ta'ala untuk kita mengambil sahur. Kemudian tu berzikir, mungkin saya dapat juga keluhan di kalangan ibu-ibu. Puan, bila masa saya nak sembahyang sunat banyak-banyak puan? Bila masa saya nak sembahyang duha banyak-banyak puan? Bila masa saya nak menghadapkan Quran puan? Kan? Ini anak dah 6, bangun pagi sahur, nak kena bangun awal pukul 3 pagi. Lepas tu nak masak kan? Lepas tu nanti nak buka lagi. Kalau nak beli puan, mana ada duit? Asyik-asyik nak beli hari-hari kan? Jadi kena masak. Bila dah masak, mana masa saya nak ibadah puan? Jadi kita buat pendekatan, saya kata tak puan, sambil puan masak tu sambil puan berselawat lah kan. Sambil puan buat kerja rumah tu ikhlaskanlah, saya kata kan. Ini nasihat juga kepada saya lah ya. Kemudian tu apa lagi? Bersedekah tu tak semestinya perlu banyak-banyak duit kan. Mungkin satu hari RM1 boleh juga kemudian tu apa lagi amalan-amalan bulan Ramadan yang kita boleh buat untuk mencari pahala dalam masa yang sama. Kita redha, kita ikhlas dan akhirnya kita dapat kesejahteraan emosi Jadi di sini saya juga nak menyeru lah ya, mungkin yang ada ni di kalangan golongan bapa ataupun anak-anak lelaki jadi budaya kita kena ubah kena tukar. Jangan kalau dulu anak perempuan semua ke dapur, anak lelaki duduk, dan tambah lagi masa COVID ni kan semua orang duduk dalam rumah dan dilarang keluar rumah selagi boleh. Jadi saya perkongsikan di sini macam anak-anak murid kami ni kat Unimas umpamanya, kita perhatikan anak-anak perempuan akademiknya agak secara statistik umum lah pencapaian akademiknya agak terjejas sedikit berbanding anak-anak lelaki pula. Ini kalau kita faham ada yang bersadu lah Kelakar dengan kami kelakar Sarawak sikit lah yang Madah
Gini puan mau belajar tu kan. Sekejap Mamak minta tolong pergi pasar. Asia masak, basuh kain, cuci baju, cuci tanda Linda. Nak. Sedangkan anak lelaki duduk bilik, apalah, duduk bilik, tidur macam ni aja. Makan adik-beradik ataupun ibu perempuan yang buat. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mungkinlah kita kena tukarlah kita punya cara kehidupan kita di mana suami, anak lelaki bantulah keluarga ya dalam keharmonian rumah tangga dan saling dokong-mendokong. Perlu ada kita panggil psychology support ataupun external support di kalangan masing-masing sebab semua orang juga ada masalah dari segi emosinya, dari segi penat letih dan sebagainya. Jadi di sini kita kena ubah pattern hidup di mana saling membantu. Anak lelaki suami kena ringankan bebanan isteri. Tambah lagi kalau anak-anak yang saya dapati ramai juga di kalangan keluarga yang mungkin pasangan muda yang anak masih kecil-kecil kan. Semuanya hampir sama je, 6 dah sama naik kan. Jadi kesian kan isteri ataupun adik-adik perempuan anda tu. Ringankan bebanan. Itu juga pahala tu. Okey, keluaran 24 hari bulan 4, minggu 2-3 minggu yang lalu saya juga ada berkongsi puasa untuk kesejahteraan diri. Jadi kalau kita kongsi yang ada kat sini ni, sebenarnya yang saya dah kongsi juga dari segi IQ tadi, kecemerlangan IQ bagi yang rajin berpuasa. Kemudian tu seorang yang rajin berpuasa ataupun berpuasa ni akan memberikan seorang itu lebih bertenang berfikir sebelum bertindak. Dia akan lebih bersabar, dia akan lebih daya jati dalaman diri dia akan lebih kuat. Sebab tu saya rakan-rakan ada yang buat PhD, mungkin cabaran semasa buat PhD. Ramai rakan-rakan memang banyakkan puasa. Banyakkan puasa, akhirnya kita tengok insyaAllah dia berjaya menyiapkan PhD-nya. Kerana puasa ini, dia akan dapat kita memberi fokus kepada apa yang kita nak bertulis. Terutama sekali dalam dunia menulis ni lah. Apabila kita berpuasa, perut kita kosong, fikir idea atau minda kita akan fokus. Jadi kebanyakannya kalau contoh-contoh lah, saya sendiri pun masa menyiapkan PhD pun, memang banyak amalan puasa kerana dia akan lebih memberikan kita fokus kepada penulisan kita. Kemudian tu apabila saya nak buat sesi kaunseling, biasanya saya akan buat sembahyang hajat dahulu, minta Allah sebab masalah yang didatangkan kepada klien itu juga oleh Allah dan sebenarnya kita ni tiada siapa-siapa, itu bukanlah sesiapa dan tidak ada apa-apa kerana yang membantu, memudahkan, menyelesaikan ataupun seseorang itu dapat dibantu untuk kaunseling dengannya itu juga dengan izin Allah. Jadi apabila kita kuat kerohanian kita, pergantungan kita kepada Allah akan tinggi dan akhirnya kita sebenarnya bergantungan kepada Tuhan itulah yang menjadikan kita redha, tenang dan harmoni jiwa kita. Allah Alam, mungkin ada rakan-rakan lain nanti, terutama sekali yang bidang agama, boleh kongsi pandangan yang pandangan ataupun menambahlah ya. Yang ini Profesor dia merupakan seorang mu'alaf tapi dia memang berjaya lah dalam profesion akademik. Dia ada menulis Rasulullah tegas tapi penyayang. Jadi kita ni sebenarnya kembali kepada Rasulullah SAW itu kita akan berjaya dalam kehidupan kita dan membawa kepada akhirat. Di mana sunnah Rasulullah kita jangan tinggalkan seperti di sinilah puasa, berzikir dan sebagainya. Satu lagi tahajud setiap malam. Orang yang bertahajud ini pasti akan disenangi oleh Allah dan akan kehidupannya tenang jiwa dan raganya di dalam kehidupan insya-Allah. Tapi dengan syarat istiqomah lah, istiqomah dan amalkan dan niat semata-mata mencari redha Allah insya-Allah.
Lepas tu bagi yang lelaki, rajinkanlah solat Jumaat, bawa anak lelaki tu. Kerana di sana banyak tarbiyah untuk terutama sekali kaum bapa dan juga anak lelaki. Sentiasa berdiri dalam keadaan berwuduk, kerana apabila kita berwuduk sebenarnya kita mengalihkan dosa-dosa kita. Lepas tu dalam niat tangan, ketika basuh tangan, minta ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan tangan kananku ini yang akan aku terima buku kiraan nanti. Lepas tu bila kita basuh tangan kaki kanan, kita doa ya Allah mudah-mudahan mudahkanlah kaki ini untuk melimpasi yang siratal mustaqim, kan. Sedekah setiap hari, istighfar setiap masa, sentiasa solat duha. Solat duha ni bagus sangat diamalkan. Mungkin kita tak akan kaya lah punya Mercedes, rumah banglo dan bagai-bagai sampai 32 bilik satu rumah tu semua. Tak perlu itu semua, kan. Yang penting rezeki yang kita dapat itu berkat dan juga kita selesa, tak meminta-minta. Dan sebab dunia ni hanya sementara, semua tu akan kita tinggalkan. Tapi kalau dapat kumpul harta banyak tu, alhamdulillah lah. Islam pun memang suka umatnya yang kaya dan banyak beramal. Lepas tu sentiasa dalam keadaan berwuduk, baca Al-Quran selepas solat fardu. Yang ni semua adalah peringatan untuk diri saya juga, ya. Kita kongsi dengar dan amal-amalkan, insyaAllah. Dan doa, minta Allah bagi kita kekuatan lah untuk buat segalanya ni sehingga kita dijemput. Saya pun dah umur 50 lebih ni, rumah dah kata pergi samsia pergi. Kubur dah kata mari dah. Berapa ramai hampir setiap bulan kita dengar, ataupun rakan-rakan saya yang kita dengar yang dekat Johor ada yang dah meninggal. Baru ni kawan saya Aina meninggal, baru seusia saya. Kemudian tu dekat Sarawak ni, Sebun pun kawan-kawan dia cakap seorang-seorang dah meninggal. Yang kita kadang tengok dia kalau ikutkan ahli sukan juga ke, aktif cycling lah kan, dengan yang ada sekarang cycling ni kalau ikutkan sihat lah kan. Tapi meninggal enggak. Jadi semua tu kita tak dapat nak ramal. Semua kita sebenarnya menghitung hari untuk bertemu dengannya. Kita doa semoga semua kita dijemput dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Okey. Jadi sabar. Kat sini macam kami kat Unimas pun sebenarnya kita ada terlibat dengan PKP COVID-19, kaedah yang ni psychology support punya aktiviti di bawah TNC kita ni. Dan tu saya juga terlibat kalau dalam gambar ni bersama Hikmah, kita sama-sama dengan tim pelajar master kami bersama dengan ustaz. Kita pergi ke pedalaman dan bagi talk kepada mu'alaf-mu'alaf dan pelbagai lagi lah. Jadi kita sabar menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah kat negeri ni. Kita banyakkan doa semoga Allah beri kita izin untuk lakukan dan capai apa yang sepatutnya sebagai seorang manusia, seorang Muslim. Kemudian tu kita bersyukurlah banyak perkara dan akhirnya kita tawakallah dengan kehidupan kita. Dan di situ akan mengundang kepada emosi yang harmoni, ya. Dan tu dalam solat saya sebenarnya banyaklah, setiap Sabtu sebenarnya saya keluar, setiap Sabtu keluar dalam solat Sarawak. Kita juga ada terlibat dengan Ususan Malaysia. Sebelum ni kan Ususan Malaysia kan ada isu, lepas tu dah buka balik. Juga saya pernah terlibat dengan Utusan Sarawak dalam penulisan. Jadi banyak kita kongsi tentang skop-skop kaunseling ni lah. Jadi kat sini sabar hadapi ujian. Bila bercakap tentang sabar, of course related dalam Ramadan ni kita memang perlu sabar lah. Antara kunci utama untuk menjalani Ramadan ialah bersabar. Dan ia juga memberikan kita panduan ataupun kekentalan kepada menghadapi cabaran hidup, di mana akhirnya kita akan reda dan berusaha tanpa menekan diri dan akhirnya akan mencapai keharmonian jiwa. InsyaAllah. Memang cakap memang senang lah kan. Tapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ataupun di luar sana memang ni kita ada pakar profesional yang ada, kita boleh bantu. Nanti saya kongsikan taliannya, ya. Okey, apa yang kita harapkan? Ketenangan hidup. Semua orang, kita hidup tak akan sempurna. Tak akan dapat capai apa yang kita mahu. Kadang-kadang yang kita tak mahu itulah yang diberi oleh Allah, dan itu sebenarnya yang Allah tahu yang terbaik untuk kita.
dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 kan, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali orang kaum itu mengubah apa yang dalam dirinya. Jadi kat sini kita kita berusaha, kita berikhtiar, tetapi Tuhan juga yang akan inilah mencapaikannya ataupun beri laluan mudah ataupun terlaksana apa yang kita hajatkan. Kemudian tu kehidupan kita ni kalau kita surah Az-Zariyat ayat 50 surah Az-Zariyat di mana hidupku dan matiku semua tu adalah untuk Allah kan. Kalau kita dalam surah Al-Fatihah pun inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku kan matiku semua adalah kepada Allah tu. Jadi sebenarnya kat dunia ni tak ada apa. Sebab yang kekal kat akhirat tu yang kita kena beri perhatian. Ibarat dunia ini ladang, nanti kita baru dapat tuai ketika di akhirat. Jadi apa kita punya bekal. Wallahu alam iman kita pun turun naik. Jadi perlukan istiqamah dalam beramal, perlukan sokongan dalam beramal, perlukan motivasi untuk beramal. Itu juga bukan usaha yang mudah untuk dicapai. Banyak kita lihat mungkin seorang tu baik tapi matinya dalam keadaan yang tidak baik. Alhamdulillah. Berapa ramai juga yang kehidupannya saya juga ada pernah berjumpa dengan klien-klien yang bekas sugar daddy, bekas sugar baby saya juga ada tulis artikel lah macam mana nak membantu panduan kepada bimbingan kepada sugar daddy, sugar baby ni. Yang mengejutkan dulu kita ingat anak-anak kita kat universiti pun ada yang terlibat jadi sugar baby. Itu satu yang dikongsikan oleh Tuan Haji Hushim, bekas guru saya juga ketika buat master di UM. Dan saya bertanya ketika dia bagi talk ketika itu, ada yang 200 seminggu dapat duit daripada sugar baby pun sanggup budak-budak universiti kita ni. Mengadakan maruah dan sebagainya. Jadi ini satu yang sangat kita bimbangkan juga, di mana inilah generasi yang kita harapkan untuk membimbing anak cucu kita. Kalau macam ini keadaan mereka, kat mana kita nak sandarkan kepimpinan kita dan membantu anak bangsa dan malah bangsa negara kita kan. Jadi ini juga harus dikhawatiri lah. Okay. Jadi kat sini kita tengok pengurusan emosi cara Islam. Bila kita cakap tentang Ramadan, of course lah memang cara Islam lah. Tak dapat dikesampingkan fakta ni. Sentiasa berwuduk, perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan solat sunat. Solat sunat tu mungkin digalakkan lah kita mungkin lepas isyak, kita takut kita mati masa tidur. Selepas isyak buatlah sembahyang taubat. Taubat ke kan, lepas tu tidur bangun 3 pagi terbangun boleh tahajud lah. Ada setengah sahabat dulu dia sebelum tidur dia buat witir dulu kan. Ada setengah sahabat dia bangun lepas bangun daripada tidur sepertiga malam bangun baru buat witir. Itu semua ada dia punya khilaf pandangan pendapat lah. Ada setengah tu kata buat witir dulu sebab takut masa tu mati pula. Tapi kalau bangun tak apa, sembahyang tahajud saja tanpa perlu buat witir kerana tidak ada satu witir dalam satu malam satu witir 2 kali witir tidak ada witir dalam 2 kali witir dalam satu malam. Lepas tu berbaik sangka dengan Allah. Hidup kita ni memang macam tu lah. Kita banyak kes klien, kenapalah saya yang terima dugaan ini, kenapalah saya kan, tak ada orang lain ke contohnya kan. Okay. Jadi macam mana nak atasi tu kan. Jadi kita kaunselor ketika tu kita buatlah kita punya teknik-teknik lah kan. Macam mana nak bagi klien kita ni. Saya berpegang kepada teori Al-Ghazali di mana kita di dalam tu akan ada konsep redha konsep redha. Di mana kalau Al-Ghazali ni dia sedikit sinonim dengan Carl Rogers punya teori yang barat tu Tapi dalam konteks Al-Ghazali dia lebih juga kepada spiritual approach atau holistik lah. Lakukan kegiatan luar. Ada juga yang saya bagi talk dekat satu sekolah. Ibu-bapa tanya, puan, macam mana macam anak ni kan nak keluar tak boleh semua. So saya kata kat dia, buat aktiviti dalam rumah lah. Beli ceraga, beli treadmaker ataupun apa-apa aktiviti yang boleh dalam rumah lah. Ini yang kadang-kadang no choice. Mungkin berkebun juga satu terapi.
ada tanah sedikit di rumah masing-masing, sekarang rumah teres ada sikit tanah pun tak apa. Sebab berkebun itu juga salah satu terapi sebenarnya, dan juga apabila dari segi saintifik, apabila setiap pagi kita berkebun, kita tengok benda hijau, dia sebenarnya baik untuk mata. Untuk amalkan diet yang sehat, pemakanan dan sebagainya itulah. Jadi kalau nak cerita amalan diet sehat ni pun kita boleh satu kuliah yang lain, atau kita boleh panggil Aida Center, boleh panggil Dr. Daniel contohnya yang memang pakai perubatan, Dr. Daniel Dr. Zainal yang sama NGO Ikram tu, boleh kongsi tentang kesihatan saja contohnya. Kita juga ramai pakar-pakar dalam bidang kesihatan. Contohnya kat Sarawak ni kita ada pakar, Dr. Zaitun, dia pakar dalam medical. Kemudian siapa lagi? Dr. Halina Haji Sirat. Itu semua pakar dalam bidang perubatan tu, kita boleh kongsi dengan mereka banyak ilmu tentang kesihatan pemakanan dan sebagainya. Tak kurang juga doktor-doktor di luar lain lah dalam organisasi ataupun NGO lain kita saling mendukung lah. Kemudian tu menangis bila ada kes lah ada klien saya terutama sekali masalah rumah tangga lah, memang kita bagi dia nangis. Nangislah dulu. Sebab nangis juga merupakan terapi ataupun rilis kepada emosi dalaman dia. Saya pernah ada kes klien masalah rumah tangga bertahun-tahun. Saya buat sesi, kalau biasa sesi 45 ke 1 jam kan, ni saya buat 3 jam. Lepas isyak malam tu saya terus collapse, tidur, letih. Tapi macam itulah kita punya situasi klien-klien kita kan, ataupun orang-orang yang kita bantu. Hargai kebolehan diri sendiri. Yes, kita semua ada kelebihan. Jangan rasa down. Dan memang kita semua ada kekurangan, tetapi kita harus mengatasinya ataupun menampung kelemahan kita itu ataupun memperbaiki kelemahan kita itulah usaha untuk memperbaiki. Itu cintai diri sendiri. Jadi masalah klien contohnya yang kita selalu terima tu, dia kata hidup dia tak ada makna lah kan. Tak ada makna, tak ada penting lagi dah macam-macam lah. Ada setengah yang ada juga kita didatangi oleh klien yang mungkin ialah masyarakat kita ni sekarang lelaki lebih kurang daripada wanita. Jadi wanita sekarang macam antaranya mungkin jodohnya susah lah kan. Ada juga yang berkongsi mahu isu jodoh dan sebagainya. Jadi saya ni macam mana ni tak kahwin-kahwin ke kan. Kalau dari segi Islam sebenarnya kalau kita rujuk, kalau kita kahwin, kita cari pahala dengan cara kita dah berkahwin. Kita bujang single, kita boleh cari pahala dengan cara kita single. Ada juga rakan-rakan saya yang saya rakan-rakan rapat yang sehingga meninggal pun kanser ada kes kakak angkat saya contohnya tak kahwin-kahwin macam itulah. Jadi kehidupan macam tu kita usaha yang terbaik, capai yang semampu yang normal manusia lain, tetapi jangan terlalu menekan apabila tidak tercapai lah. Allah alam, saya cakap dia balas lah maaf jugalah kalau ada mungkin sensitif sedikit ataupun dia satu sensitif lah kepada yang mendengar ialah masyarakat kehidupan macam itulah. Okey, kemudian tu untuk keharmonian kesejahteraan beribadah terutama sekali macam kita kat sekarang Ramadan ni hampir 24 jam kita bersama dengan ahli keluarga. Jadi usahakan untuk buat satu sudut kondusif kepada rumah tangga kita. Mungkin ada kalau Ramadan ni adakah ruang yang memang sesuai untuk solat jemaah tarawih kita tak perlu tunggu rumah besar dan sebagainya lah canggih-canggih sangat kan. Kemudian tu beri sokongan ahli keluarga yang lain, motivasi macam anak-anak yang mungkin berat nak beribadah tu, kita ibu bapa pun kena belajar psikologi lah macam mana bagaimana untuk menarik anak untuk sama-sama menjalankan amalan Ramadan ini kita tak salah lah, mungkin anak-anak yang masih kecil tu kita beri reward kalau menurut behavior theory,
kita boleh reward reward anak tu dulu. Mungkin okey, siapa yang puasa hari ni, satu hari kita bagi RM5. Lepas dah berbuka tu kita bagi dia RM5 setiap hari umpamanya. Tapi lepas tu kita bagi pencerahan. Okey, Azhad, bulan tahun ni ibu bagi contohnya duit sebagai motivasi untuk Azhad berpuasa ya. Tahun depan Azhad dah darjah 6 contohnya. Masa tu Azhad kena tanam dalam diri Azhad yang puasa ni kerana Allah ya. Macam tu. Jadi kita communicate lah dengan anak, dah bagi pencerahan dan pencelik akal kat dia supaya akhirnya nanti dia akan menjadi seorang anak dan akhirnya dewasa dengan amalan Islam ini dia lakukan semata-mata ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas ni sebenarnya susah juga nak cakap kan. Ibarat semut hitam di atas batu hitam di sebelah malam. Itu nanti dakwah ceramah dari segi keikhlasan tu nanti boleh diberi lagi lah oleh ustaz-ustaz yang dijemput oleh Hidayah Center ni. Okey, pemakanan juga perlu ada banyak panduan kesihatan bagi yang ada diabetes di bulan Ramadan, bagi yang ada penyakit seperti kanser ataupun yang berpenyakit uzur dan sebagainya, sehingga kan Ramadan ini siapa yang tak berpuasa, tak boleh puasa, ada konsep fidyah. Jadi semua tu Islam atur dah, cantik dah. Kemudian tu menekankan amalan pendidikan agama dalam rumah tangga. Ini sangat penting. Saya rata-rata tunjuk rujuk masalah rumah tangga, kalau tengok memang pincang. Mak bapak tak solat, jadi macam mana anak tu kan? Mak bapak, mak yang mungkin dari segi auratnya ya, saya cakap ni lah di bulan Ramadan ni ambil peluang berubah lah tutup aurat, mulakan solat kalau tak solat sebelum ni dan sebagainya. Yang lepas tu lepas ambil yang ibarat kata buang yang jernih ambil yang keruh. Oh salah, ambil yang jernih buang yang keruh kan. Ataupun kembali ke jalan yang benar lah, U-turn. Ada buku tulis U-turn tu, U-turn baliklah kehidupan. Kita lihat pun bersyukurlah, kita tengok puji-puji juga artis-artis sekarang kan banyak yang dah berhijrah Macam ni Lofa pakai pudar contohnya kan. Khairia dah pakai tudung elok semua. Dalam drama pun mereka dah pakai tudung. Itu satu perkembangan positif lah di kalangan artis-artis yang boleh sebenarnya mereka juga merupakan ada pesan kepada anak-anak yang kita pendidikan ataupun contoh daripada anak-anak kita yang muda tu dan sebagainya, dan membantu kita membentuk anak. Membantu adakan solat makan bersama. Yang ini dalam Ramadan ada kan iftar bahasa Arab, berbuka puasa bersama. Itu salah satu yang harus diteruskan sehingga bulan seterusnya pada kehidupan rumah tangga. Sebab makan bersama ni terutama sekali macam sebelum maghrib, kalau kita bulan Ramadan maghrib lah kan. Makan bersama dengan keluarga ni sebenarnya dia akan membina kejelekatan hubungan keluarga tu. Apabila hubungan keluarga tu rapat, jadi sebarang masalah anak-anak sedia berkongsi dengan keluarga dan akhirnya pengurusan emosi keluarga akan dapat terurus dengan lebih baik. Kemudian tu riadah, mesyuarat keluarga. Siapa dalam ni yang ada buat mesyuarat keluarga setiap bulan sekali sekurang-kurangnya? Ada? Ni apa ni puan? Keluarga pun nak mesyuarat. Dah lah kat tempat kerja mesyuarat tak habis-habis puan. Kan? Tapi buatlah, dalam mesyuarat keluarga ni santailah sambil makan. Jangan serius sampai macam tempat kerja lah kan. Okey? Komunikasi positif. Komunikasi ni juga ada satu ilmu lain yang boleh dikuliahkan. Komunikasi verbal, non-verbal, behavior, komunikasi semua-semua tu, mimik muka, dorongan minimum semua tu boleh dikongsikan. Macam mana cara nak bercakap. Masa saya bagi tahu juga ada parent yang tanya kan, macam mana nak anak remaja dia ni nak bercakap, susah nak komunikasi. Jadi kita boleh guidance untuk ajar macam mana nak bercakap dengan anak remaja dalam perkembangan personality personality development manusia. Remaja, anak kecil sampai ketua kita bincang kat pelajar kita dalam kelas KMC 1093 personality development. Untuk itu saja. Untuk kita nak latih bakal kaunselor kita ni. Okey, nanti sediakan ruang ibadah. Mini surau kat rumah. Adakan, cuba.
Kalau tak ada juga ruang tamu tu ruang tamu ke dan tu yang ni kemudahan rumah kita tak perlulah canggih sangat rumah kan, macam apa semua remote tak payah canggih lah kan sangat. Kekukuhan ekonomi, yes, ini juga faktor dah kepada kesejahteraan emosi dalam rumah tangga. Dan tu disiplin apa-apa ni semua perlu disiplin lah kehidupan kita ni. Kalau cacah merbah hidup, cacah merbah lah hasilnya. Gagal merancang, sebenarnya gagal untuk merancang untuk gagal kan. Jadi dalam kita kehidupan harmoni macam sekarang bulan Ramadan, kita juga terkait dengan arahan-arahan jabatan-jabatan agama dan sebagainya, kita akurlah solat tarawihnya, SOP prior nanti semua tu kita saling selalu menyokong lah kita masyarakat harus disiplin lah, dan pelbagai pihak sebenarnya melihat kepada pengurusan emosi masyarakat dunia, ataupun kalau kat Malaysia ni banyak pihak lah sebenarnya kan. Itu antaranya kaunselor, barisan hadapan, ahli keluarga, NGO ni sebenarnya banyak peranan dalam masyarakat, dan mereka terus terjun pada masyarakat. Mudah untuk terus terjun dalam masyarakat sebab mereka NGO ni dia freelance ataupun dia center by dia own inisiatif kan. Kalau kita nak libatkan dengan jabatan-jabatan mungkin ada SOP, prosedur dan sebagainya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ibu bapa atau penjaga rakan-rakan rakan-rakan ni, guru-guru juga ahli masyarakat, tak terkecuali lah. Jadi itu okay. Jadi ini adalah talian di mana rakan-rakan sahabat-sahabat di luar sana sekiranya adalah atau masalah ataupun siapa-siapa yang terdekat dengan kita yang perlu bantuan dan sebagainya, boleh ambil ini talian kasih 1599 beroperasi selama beroperasi 24 jam yang ini memang ni. Kemudian tu kita juga ada talian Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia di mana saya ada dalam tim ni. Boleh hubungi 010-2288-2290. Kami beroperasi ataupun menerima klien seluruh Malaysia. Even saya juga ada dari New Zealand Dia orang Malaysia tapi berada di New Zealand. Okay. Jadi kita sama-sama doa semoga sama-sama lah kita jaga diri sendiri, patuh SOP dan sebagainya. Kalau kita lihat disiplin di Amerika Syarikat baru ni ada rakan di sana, dia kongsi masyarakat di sana tempat dia tu, kalau dia demam sikit dia akan duduk rumah. Jadi disiplin diri sendiri, dirian tu yang dipuji lah di sana yang dalam kawasan-kawasan saya klien tu di sana. Okey, perbanyakkan doa sebab doa ini adalah senjata mukmin. Mudah-mudahan doa kita semua dimakbulkan Allah dan kita harapkan segalanya berakhir dengan terbaik di sisi Allah. Kadang-kadang kita rasa COVID ni tak ada terbaik, tapi sebenarnya mungkin COVID ni ada tapi dalam konteks yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalau kita lihat dari segi positif pun banyak juga sebenarnya. Saya juga ada menulis bagaimana suasana pandemik COVID ni dari segi positifnya ada. Di mana kalau kita lihat hubungan mak bapak kalau ikutkan dah satu rumah, dalam rumah tu boleh dibina. Kalau dulu banyak kes klien contohnya anak dia kata anak saya keluar rumah tak jumpa saya kerana dia masih tidur, dia keluar lepas subuh. Apabila dia balik, dia kata dia pun tak jumpa anak dia pun tak jumpa dia kerana dia balik 9 malam. Tapi dalam masa pandemik ni, dia ada banyak masa bersama keluarga. Kemudian tu dari segi solat jemaah, dapat dibina lah, makan bersama. Kemudian tu dari segi perkahwinan pun, boleh ambil mudah, bukan boleh ambil mudah, maksudnya dipermudahkan. Itu sebenarnya yang lebih Islam mahukan. Seperti nikah sahaja gitu kan. Yang hadir pun tak ramai. Dengan kan Islam tu nikah tu yang penting. Kemudian tu kalau setakat
yang utama war-warkan. Itu saja konsep dia. Jadi tak adalah perkahwinan kalau sebelum COVID ni yang anak dah 6 pun hutang tak habis-habis bayar kerana buat bajet besar-besar sangat. Itu satu yang kita nampak dari segi positifnya. Yang lain lagi, mungkin sekarang ni kita dengan adanya pandemik COVID ni semua orang dah celik IT. Di mana kalau kadang-kadang kita bagi ceramah tu yang dengar beberapa orang, tapi bila macam ni kita bagi ceramah ada University iChat ni, ada streaming, StreamYard, lepas tu FB Live semua, jadi pendengar tu kita boleh dakwah, ramai yang boleh terima. Alhamdulillah kat situ. Apa lagi yang positifnya? Mungkin pembelajaran pun akan, kalau ada juga sebelum ni memang praktis, ada juga rakan saya yang belajar di Australia, dia duduk Malaysia jadi online. Jadi mungkin dah tiba masanya pembelajaran pengajaran dah dalam online tu dah satu nature yang mungkin satu penerokaan pendidikan akan datang lah. Apa lagi positifnya kan? Okay, buat sesi lah, sesi kaunseling ni kami kadang video call lah yang mampu. Sebenarnya bagus face to face lah, yang tu kekurangan kat situ sikit, tapi yalah kita guna maksimum yang kita boleh usahakan dalam konteks kaunselor dan klien punya perkhidmatan ni. Dari segi sesi kaunseling kami, yalah, itulah saya ingat yang banyak lagi kalau kita nak bincang. Ini dah pukul berapa kan? Pukul 11, jadi dah 11.16. Saya diperuntukkan 1 jam. InsyaAllah dah terakhir slide ini. Jadi sekian, terima kasih. Sertakan Allah SWT dalam setiap detik aktiviti kita. InsyaAllah setiap harapan dan doa kita terwujud lambat ataupun cepat. Yakinlah kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kalau mencari keredaan Allah atau Tuhan, kita akan sentiasa diberikan kesejahteraan emosi, kesejahteraan kerohanian, kesejahteraan psikologi kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Samsiah atas pengisian yang penuh terkaitan dengan Ramadan, dan kita dapat, harapnya ada sedikit input, kalau tidak banyak pun sedikit input yang boleh kita masukkan di dalam kepala kita tentang apa itu, macam mana kita nak mengurus emosi semasa Ramadan ini, terutamanya dalam keadaan pandemik ni lah, insyaAllah. Jadi kita akan buka untuk sesi Q&A. Di sini ada satu soalan daripada Puan Ralia. Dia bertanya, bagaimana seorang ibu yang penyayang dengan anak-anak tapi dia tidak pandai nak berkomunikasi dengan anak-anak? Itu soalan dia. Okey, tadi kita ada juga sentuh tentang komunikasi kan dalam slide saya. Secara umumnya, Puan kalau perlu dibantu, boleh berhubung dengan kaunselor supaya kita memang akan bantu dari segi komunikasi skill. Kalau nak, boleh hubungi talian tadi yang kita bagi. Kita memang, sebenarnya kaunseling ni jangan disempitkan hanya kepada ada masalah. Kalau kat sekolah, kalau kat kaunselor tu, kalau pelajar jumpa sekolah ataupun jumpa kaunselor, kita kata ada masalah lah tu kan. Sebenarnya konsep kaunseling ni, kita ada bimbingan kerjaya, bimbingan komunikasi skill, bimbing time management, finance management, stress management, apa lagi, family management. Macam saya pun memang kita ada sertifikat sertifikat untuk latih parent ni. Dalam tu memang dilatih bagaimana nak komunikasi ayat by ayat. Jadi itulah jawapannya yang saya rasa paling tepat untuk dibantu, iaitu kontak lah kaunselor-kaunselor yang kita bagi nombor tadi. Selain daripada tu mungkin saya boleh bagi sedikit input lah bagaimana Puan ni
mendapat komunikasi. Kadang-kadang komunikasi sebenarnya ada dua jenis kan, verbal dan non-verbal. Jadi Puan boleh, kalau tak pandai nak bercakap dari segi pertuturan, Puan boleh buat dari segi non-verbal, di mana attach, pelukan, telingan, ceraikanlah anak ni kan. Sebab dia seorang kat rumah tinggal. Nama dia Akram Azad, 10 tahun. Ya, dia bagi Chan lah ya. Tak maaf tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi mungkin Puan kalau tak pandai bercakap, mungkin seorang Puan yang seorang pendiam kan, boleh dengan cara non-verbal communication, di mana pelukan, sentuhan anak, macam tu. Mari cakap ni. Cakap bagus ke? Boleh. Kalau mungkin Puan pendiam lah kan. Itu antaranya lah. Okey. Tengok anak jugalah, kadang-kadang anak kalau tengok gambar Puan Rahlia ni, anaknya macam ada 1, 2, 3, 4, 5 ke tak? Gambar apa tu ya? Gambar anak beranak ke gambar keluarga? Kalau anak yang berlainan umur ni pun dia ada cara pendekatan umur anak tu berbeza. Kalau kecil, kalau besar, kalau perempuan, kalau lelaki, itu pun juga kena ada cara yang tersendiri juga ya. Intonasi, kemudian tu mimik muka kita, itu juga ada pengaruh ataupun ada teknik komunikasinya. Ya. Boleh ya Puan Rahlia menjawab ke? Ataupun boleh kontak saya ataupun isi talian tu, kita boleh buat sesi untuk bantu Puan ya. Kita boleh buat video call dan ajar. Boleh perhalusi lagi lah sebab saya nak tahu anak Puan tu umur berapa, kategori sebenarnya anak juga kalau kawan saya Puan Aina sedang buat PhD di UM, dia ada buat buku di mana personality anak berdasarkan sibling tu. Anak sulung, anak bongsu, anak pertengahan, dia ada juga dia punya karakter personality yang kita kena faham baru kita dapat komunikasi. Kalau ada yang anak, contohnya anak pertengahan, biasa kita akan suka marah dia kerana anak ini dia akan menarik perhatian dengan buat satu tindakan yang sebenarnya kita jadi marah, seperti campak barang, sebenarnya dia nak perhatian. Itu juga ada faktor dari segi sebenarnya ada faktor dari segi kedudukan anak dalam keluarga tu juga ya. Kemudian tu latar belakang pendidikan, kedudukan lokasi perumahan juga itu juga ada, kita nak tengok lah. Okey, baik. Cik Azwa, kita proceed mungkin. Ada lagi soalan seterusnya daripada Puan Nashitah Ting. Bagaimana nak bantu mereka yang begitu takut dengan jangkitan COVID-19 sehingga tidak mahu keluar rumah? Okay, saya juga ada terima kes ni di mana dirujuk tapi kita tak dapat buat sesi sebab dia langsung tak nak jumpa tapi antara tip yang kita boleh kongsi ialah mungkin kita boleh ziarah dulu dia, rasa tanya khabar ataupun kalau dia tak nak jumpa kita call lah. Agak sukar juga sebenarnya nak membantu orang yang begini sebab dia memang related langsung kadang call angkat pun tak nak semua jadi antaranya mungkin kalau dia boleh angkat call kita call, tanya khabar dulu. Mungkin setiap hari lah kalau memang kena tekon lah, setiap hari kena call ataupun buat video call ke, jadi nampak kita punya wajah kita kan berkomunikasi dengan dia tu, menunjukkan kita kawasan, jadi akhirnya dia akan rasa ada rapport, kita ada rapport dengan dia ataupun kita ada hubungan yang rapat di mana nanti lama-lama dia akan dapat meluah berkongsi perasaan dia dan daripada situ nanti dia ambil masa lah juga, kita akan kontak-kontak tu kalau dia boleh bersedia ataupun dapat dihubungi kita boleh tanya khabar, jadi dia akan open dia punya emosi dan nanti konsisten lah tanya khabar lagi sehingga akhirnya lama-lama dia ada confidence mungkin dia boleh dibantu keluar ataupun lepas tu akan ada sokongan lah, orang sekitarnya kena ada support sistem support dekat sekitar dia seperti suami, anak-anak tu pun kena juga terlibat. Dia bukan satu cara saja bukan one way method dia ada multi method yang kita kena apply kan dalam kes yang klien yang sebegini ataupun isu orang yang begini ya Puan Uti Nashitah Ting Daya Center di
Sibuk Sabah ke? Sibuk Cik Azwar? Sibuk. Sibuk Okay. InsyaAllah rasanya dah tak ada soalan lagi daripada penonton. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Samsah Jayus atas kesediaanlah untuk bagi penyampaian yang penuh konten lah pada hari ini. InsyaAllah kita mungkin pada masa akan datang boleh buat lagi sesi ini sekali untuk apa-apa topik yang berkenaan. Dan masa tu mungkin akan ada jugalah ahli-ahli lain yang kita jemput supaya penyampaian ataupun sesi ni lagi interaktif insyaAllah. Okay, tambahan Cik Azwar. Okay, saya punya bidang kajian PhD pun sebenarnya kaunseling dengan saudara baru mungkin dapat dimanfaatkan nanti oleh Hidayah Center dalam konteks ilmu kaunseling dengan saudara baru. InsyaAllah saya boleh bantu. Itu sangat-sangat diperlukan insyaAllah. So dengan itu saya akhirilah sesi ini dengan surah As dan Tasbih Kafar.